Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan melakukan pembentangan bagi subjek Fiqh Al-Mawarith BSS 4103. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Anisha binti Hashim, Nur Huda binti Azhar, Nur Hanis binti Zamri dan Nur Fadilah binti Mat Sa'ad. Harta pusaka merupakan salah satu persoalan yang penting dalam kehidupan manusia. Harta yang diperolehi melalui pembahagian harta pusaka dapat menjamin kehidupan seseorang individu di masa hadapan. Oleh itu, hak-hak kemanusiaan daripada satu generasi kepada generasi berikutnya terjamin dalam kalangan umat Islam. Jadi, kumpulan kami akan membentangkan berkaitan hak waris khunsa dan hak waris orang yang tenggelam, tertimpa bangunan dan terbakar serta yang sejenisnya, iaitu orang yang tidak diketahui waktu wafatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadilah binti Mat Sa'ad. Saya akan menerangkan tentang hak waris khunsa, iaitu definisi dan juga pembahagian khunsa. Hak waris khunsa. Okey, definisi khunsa. Apa yang dimaksudkan dengan khunsa ialah orang yang waktu dia lahir tu dia memiliki dua alat kelamin ataupun dia tak memiliki mana-mana alat kelamin. Golongan khunsa ni dia ada dua jenis. Yang pertama, khunsa al-mushkil. Yang kedua, khunsa al-wadih. Khunsa al-mushkil tu adalah khunsa yang sama, yang mana kita tak tahu sama ada dia tu laki ataupun perempuan. Manakala khunsa al-wadih tu ialah khunsa yang jelas, yang kita tahu dia ni lebih kepada laki ataupun dia tu lebih kepada perempuan. Okay, next. Khunsa al-mushkil. Khunsa al-mushkil tu adalah khunsa yang sama, iaitu khunsa yang kita tak tahu perkara jelas dia. Maksudnya kita tak tahu, dia ni laki ke? Dia ni perempuan ke? Kita tak tahu. Contoh macam mana? Sebab apa kita boleh macam jadi sama-sama kita tak tahu tu? Contoh bila dia kencing, dua-dua alat kelamin dia sama ada belah laki atau perempuan, dua-dua berfungsi. So kita tak tahu dia ni laki ke perempuan macam tu. Ataupun contoh lain, dia tumbuh janggut dan dalam waktu yang sama dia tumbuh juga payudara. Jadi kita tak tahu dia ni laki ke perempuan. Macam tu. Khunsa al-wadih iaitu khunsa yang jelas. Khunsa yang jelas ni kita tahu sifat dia sama ada dia tu lelaki ataupun perempuan. Contohnya macam ni. Kalau dia tu nikah dengan perempuan kemudian dia dapat keturunan, maksudnya dia tu adalah lelaki. Ataupun sebaliknya, kalau dia nikah dengan laki, lepas tu dia sendiri yang hamil, maksudnya dia tu perempuan. Okey. Khunsa al-wadih ni hukum dia berlaku kita tengok dekat sifat yang nampak pada diri dia tu. Maksudnya kita nak tahu dia tu lelaki perempuan, kita tengok pada sifat dia. Contoh macam ni. Kita tengok alat kelamin yang berfungsi untuk dia kencing sama ada lebih kepada lelaki ataupun lebih kepada perempuan. Atau contoh lain kita tengok dia tumbuh janggut, so dia lelaki, ataupun dia my height, so dia perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anisha binti Hashim dan saya akan menerangkan tentang golongan bagi khunsa dan bahagian yang akan diberikan kepada khunsa. Hak waris bagi khunsa hanya boleh digolongkan kepada 3 golongan ahli waris, iaitu yang pertama anak, saudara ataupun pakcik. Ini disebabkan golongan khunsa ni tak mungkin boleh termasuk dalam golongan suami ataupun sebagai isteri disebabkan pernikahannya tak sah ketika mereka depa golongan khunsa ni masih dalam keadaan muskil ataupun khunsa samar. Khunsa juga tak mungkin tergolong dalam golongan orang tua, iaitu sebagai ayah ataupun datuk, sebab kalau mereka tergolong dalam golongan tersebut, kiranya mereka ni bukan tergolong dalam khunsa samar ataupun disebut sebagai al-khunsa al-muskil, sebab mereka boleh memiliki keturunan. Kalau untuk poin kedua pula, diberikan kepada khunsa bahagian yang paling sedikit daripada 2 kiraan dan ahli waris yang lain mendapatkan bahagian yang paling besar daripada 2 perhitungan. Maksudnya kat sini,
Kalau bahagian khunsa dalam warisan sama waktu dia dianggap sebagai lelaki dengan bahagian waktu dia dianggap sebagai perempuan, maka harta warisan tu terus dibahagikan kepada ahli waris sesuai dengan bahagiannya dan tak ada harta warisan yang akan dibukukan. Tapi ulama Malikiyah dan Hanabilah ni mereka berbeza pendapat. Kalau bahagiannya berbeza waktu ketika lelaki dengan ketika perempuan, maka hukumnya sesuai dengan pendapat Hanafi yang mana digunakan juga dekat Mesir dan Syria, iaitu khunsa ni diberikan bahagian yang paling sedikit daripada 2 kiraan. Okey, kat sini ada bahagian untuk khunsa diumpamakan sebagai lelaki. Kita boleh tengok ahli waris dia isteri, ayah, ibu dan anak lelaki. Isteri dapat 1/8, ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6, anak lelaki dapat asabah baki. Kalau kat sini kita boleh tengok pula bahagian untuk khunsa diumpamakan sebagai wanita. Ahli waris iaitu isteri dapat 1/8, ayah dapat 1/6 tambah baki, ibu dapat 1/6, anak perempuan dapat 1/2. Okey, berdasarkan 2 jadual tadi, kesimpulan dia dalam perhitungan tersebut, bahagian untuk ibu dan isteri ni tak berubah, maka mereka boleh ambil bahagian mereka. Kalau untuk perhitungan kedua pula, ayah dapat bahagian 4 saham ditambah 1 saham, baki jadi 5 saham dan itu adalah bahagian yang paling besar dan untuk ayah daripada 2 perhitungan di atas. Kalau khunsa pula, khunsa pada perhitungan pertama dia dapat 13 bahagian saham dan pada perhitungan kedua pula dia dapat 12 saham. Maka dia hanya diberikan bahagian 12 saham sebab khunsa ni dapat bahagian yang paling rendah daripada perhitungan tersebut. Saya Nurhuja binti Azhar. Okey. Saya akan membentangkan tajuk berkaitan pembetulan dan penyesuaian asal masalah bagi anak khunsa. Pembetulan atau penyesuaian asal masalah. Okey. Cara yang dilakukan dalam masalah hak waris khunsa adalah dengan melihat 2 asal masalah, iaitu yang pertama asal masalah ketika dia dianggap sebagai lelaki sahaja dan yang kedua adalah asal masalah ketika dia dianggap sebagai perempuan sahaja. Kemudian dengan dilihat hubungan antara keduanya sahaja yang meliputi 4 hubungan. Yang pertama adalah at-tamasul iaitu kemiripan. Yang kedua adalah at-tadakhul saling terkait. Yang ketiga adalah at-tawafuq iaitu bertautan. Dan yang keempat adalah at-tabayun saling berbeza. Contoh, seseorang meninggalkan ahli waris iaitu anak lelaki dan anak khunsa. Anak khunsa tu jika diumpamakan perempuan dikira seperti begini. Ahli waris, anak lelaki, anak khunsa perempuan. Bahagian untuk anak lelaki adalah 2/3 dan anak khunsa perempuan adalah 1/3. Asal masalah jadi 3, jumlah saham untuk anak lelaki 2, jumlah saham bagi anak khunsa perempuan adalah 1. Pengiraan tersebut adalah asabah bil khair iaitu bahagian 1 lelaki adalah 2 kali ganda bahagian 1 perempuan. Dan jika anak khunsa tersebut diumpamakan lelaki, bilangan kiraannya seperti begini. Ahli waris anak lelaki bahagian dia asabah, anak khunsa lelaki juga asabah. Asal masalah 2, jumlah saham bagi anak lelaki adalah 1, jumlah saham untuk anak khunsa lelaki juga adalah 1. Dalam pengiraan tersebut, anak khunsa dianggap sebagai lelaki sehingga mereka berdua menjadi asabah dan harta warisan dibahagi 2 antara mereka. Okey, dengan asal masalah tersebut, maka bahagian khunsa dalam perumpamaan lelaki adalah 3 saham dan 2 saham dalam perumpamaannya sebagai perempuan, sedangkan lelaki mendapat 4 saham. Dari 2 bahagian tersebut, bahagian yang paling rendah bagi khunsa adalah 2 saham, maka diberikan bahagian tersebut kepadanya, dan bahagian yang paling rendah bagi anak lelaki adalah ketika khunsa dianggap sebagai anak lelaki di mana dia mendapat 3 saham, bahagian tersebut diberikan kepadanya.
Dari dua pengiraan tersebut, dapat kita lihat anak lelaki hanya mengambil bahagian 1/2 kerana bahagian tersebut adalah bahagian yang sangat diyakini menjadi bahagiannya. Dan anak kunsa hanya diberikan 1/3, bakinya 1/6 disimpan sampai anak kunsa tersebut diketahui jenis kelaminnya ataupun boleh digolongkan ke dalam salah satu jenis. Bila dah tahu bahawa kita boleh bagi bakinya, selagi kita tak tahu, kita tak boleh nak bagi baki dia. Asal masalah dalam kedua perhitungan di atas iaitu 3 dan 2, di mana antara keduanya saling berbeza dan saling berjauhan at-tabayun, iaitu berbeza, saling berbeza. Maka asal masalah yang satu dikalikan kepada yang lainnya, maka jumlah adalah 3 kali dengan 2 adalah 6. Bakinya adalah satu saham, kan sepatutnya 4. Didapat 3, satu lagi akan disimpan sampailah anak kunza tersebut terbukti adalah lelaki, baru dia boleh ambil bahagian baki tersebut. Dan jika dia terbukti adalah perempuan, maka bahagian baki tersebut diberikan kepada anak lelaki. Dan jika tidak terbukti lelaki atau perempuan, dia kena tunggu sampai dia digolongkan ke dalam salah satunya, baru dia boleh tahu dia boleh terima baki tu ke atau tak. Nama saya Nurhanis binti Samri. Saya akan membentangkan berkaitan hak waris orang yang tenggelam, tertimpa bangunan dan terbakar serta yang sejenisnya, iaitu orang yang tidak diketahui waktu wafatnya. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat daripada para ulama, iaitu pendapat yang pertama, jumhur ulama mengatakan bahawa tidak ada saling mewarisi antara mereka dan harta warisan setiap mereka hanya diperuntukkan bagi ahli waris yang masih hidup. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam masalah orang-orang yang gugur ketika peperangan Yamamah, dan juga yang telah ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika meninggalnya keluarga Amwas, dan juga yang telah ditetapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam perang Jamal dan perang Siffin, yang mana orang yang meninggal tak boleh mewarisi harta kaum keluarga yang meninggal, dan hanya keluarga yang masih hidup yang mendapatkan hak waris, iaitu hak waris atas setiap mereka. Walau bagaimanapun, ulama Hanabilah, ini berdasarkan pendapat kedua, mengatakan bahawa mereka ni memiliki hak saling mewarisi satu sama lain, yang mana daripada dua orang ni dia kena tetapkan dulu yang mana meninggal dunia terlebih dahulu. Pendapat ni berdasarkan riwayat lain daripada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'ud, Syarah dan Ibrahim An-Nakhai, yang mana mereka mengatakan orang yang meninggal tu, orang yang meninggal seperti orang yang tenggelam, tertimpa bangunan dan terbakar sejenisnya dalam masa yang sama, mereka mewarisi harta satu sama lain, yang mana maksudnya saling mewarisi harta salah satu yang meninggal terlebih dahulu daripada mereka. Berdasarkan dua pendapat tu, sebagai contoh, jika dua orang saudara kandung meninggal dunia secara bersama-sama dalam satu waktu, sebagai contoh kita kata tertimpa bangunan, dan setiap mereka meninggalkan ahli waris, iaitu ibu, anak perempuan dan pakcik. Harta warisan yang ditinggalkan adalah 90,000. Berdasarkan contoh masalah tadi, menurut jumhur ulama, ibu mendapat 1/6 disebabkan oleh si mati mempunyai anak perempuan. Ibu mendapat 1/6 sama dengan RM15,000. Anak perempuan pula mendapat 1/2 sebab dia ada seorang je, dia tak ada adik-beradik yang lain, bersamaan dengan RM45,000. Pakcik pula mendapat baki, iaitu bersamaan dengan RM30,000. Menurut Hanabilah, diumpamakan salah satu yang meninggal terlebih dahulu, kemudian harta warisannya dibahagikan kepada ahli waris, termasuk di dalamnya saudara kandung. Kita kata contohlah, abang dengan adik ni sama-sama tertimpa bangunan. Jadi
umpama kan si abang ni meninggal dulu, jadi abang ni dia ni mewarisi harta lah. Harta warisan dia tu dibahagikan, difaraidkan kepada ahli waris, termasuk dengan adik yang sama-sama tertimpa bangunan tadi ni. Kemudian saudara kandung yang kedua pula diumpamakan meninggal. Lepas tu yang kedua, adik ni pula diumpamakan meninggal dan dibahagikan hartanya kepada ahli waris, termasuk di dalamnya saudara kandung. Okey, termasuk di dalam saudara kandung abang ni lah. Jadi betul lah berdasarkan kita kata apa, satu riwayat daripada Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'ud, Syarih dan Ibrahim An-Nakhai ni, dia berkata mereka orang yang meninggal ni mereka saling mewarisi. Yang mana maksudnya mereka saling mewarisi harta salah satu yang meninggal terlebih dahulu. Contoh macam abang meninggal dulu, adik dapat harta sekali. Lepas tu umpamakan pula adik ni meninggal dulu, abang pun dapat harta sekali. Macam itulah. Dan bahagian daripada harta warisan yang didapati oleh setiap saudara kandung daripada saudara kandung yang lain hanya dibahagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup. Okay, sebagai kesimpulan daripada apa yang kami bentangkan, pembahagian harta ni bukanlah pembahagian harta pusaka ni bukanlah satu perkara yang remeh, sebab ia boleh membawa kepada perpecahan saudara mara. Maka kita sebagai umat Islam hendaklah bersabar dan bijak menyelesaikan masalah berkaitan faraid bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Okay, kami menggunakan dua buku. Buku yang pertama sebagai rujukanlah dua buku. Yang pertama adalah buku Faham Faraid, iaitu penulisan Hilmi Haniz bin Muhammad. Dan yang kedua kami menggunakan buku bertajuk Hukum Harta Pusaka dan Ilmu Faraid, iaitu karangan Profesor Dr. Wabah Zuhaili dan juga Syekh Muhammad Ali Syabuni. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.